proposal tu. So you may further discuss with your supervisor. And then seperti yang saya ingatkan sebelum ni, pastikan research proposal yang you nak buat tu, you have the capacity to conduct the research in terms of you have the access to data, in terms of dealing with a group of people, in terms of your yes, of course, your research ethic process. So we hope that everyone get ready with your DRP. I think within week 14. Puan Nurul ada mention any status on your proposal? Ada tak? Defend proposal. Suruh bincang dengan SB. Nanti week 14 dia update balik. Okay. So tarikh untuk defend research proposal tak ada lagi lah. Belum sir. Okay. So nanti akan dimaklumkan. But you have to bear in mind, get ready lah. Maksudnya start minggu depan, minggu ke-13, week 14. I think within week 14 tu you all dah minggu depan dah kena ready lah, week 13 tu. Okay. So tajuk yang ada sekarang ni, so you have to finalize lah dengan your supervisor. Okay. Your potential supervisor ataupun based on what we have discussed in this session. So as I promised with you all, so today I will show you on how to develop questionnaire. Ada bagi tahu minggu lepas tak? Last session apa yang saya share dengan you all? Cara nak interpret data daripada Google Form. Alright. Guna apa dia SPSS. Okay, so maksudnya analysis of data. Okay. So mungkin kita kena buat small ni lah. Saya akan tunjukkan to you all on how we develop a questionnaire, and then after that we download the spreadsheet, and then we try to analyze using SPSS, and then how we interpret, we manage the data first, and then after that we will proceed with interpretation of data. Okay, so kelas kalau nak record boleh record lah. Saya akan tunjukkan step on first how we develop our questionnaire. Okay, so sekarang ni kita dekat stage yang pertama lah, which mean we are trying to develop the research questionnaire. So selepas you dah buat LR, and then you already identify the main variable in your research, and then you want to proceed with questionnaire survey, and then I will show you on how we develop the questionnaire using Google Form. Okay, so this is I will use my my Google Drive, and then first
Ini kita pergi ke Google Form. So template ada, you nak blank form pun ada. Kalau let's say you have existing form, then you go je lah. Contoh form template. Template ni maksudnya the existing template that yang saya telah gunakan apa ni, yang dah sedia ada lah. And then maybe for example ini UiTM punya template, dan adalah macam-macam template untuk soal selidik ataupun macam ni attendance kan, contoh-contoh template yang dikongsi bersama lah. So, kalau tak ada, so saya keluar daripada sini. So saya nak pergi, kita buat blank lah, blank. Ini quiz. So pergi ke new, Google Form, and then blank form. Okay, so contohlah saya nak develop questionnaire ni. Contoh saya nak buat satu questionnaire. Jawab. Okay, ini contoh saya nak buat secara ni lah. Kita nak buat satu survey. So tinjauan tahap emosi pelajar semasa ODL. So form description ni terpulang lah. Inilah yang you akan masukkan. Contoh saya gunakan try masukkan existing questionnaire yang saya dah buat lah. Contoh dia. Okay, contoh ni yang dekat depan ni, saya copy je and then masukkan dalam form description. So ini saya buang lah, yang tak berkaitan tu saya buang. Guna akademik, so yang ni tak berkaitan saya buang. Ni penyelidik. Okey, contohlah maklumat dia punya ni generik macam ni. So soalan yang pertama, apa soalan yang nak kita cuba set 3 ataupun 5 soalan. Soalan pertama yang nak tanya, kalau contohlah you dapatkan variable mengukur tahap emosi pelajar semasa ODL. Apa faktor yang pertama? Saya letak motivasi. Letak motivasi anda terjejas semasa ODL. Dalam tempoh PKP. Okay, ini contoh soalan. So tinjauan tahap emosi pelajar semasa ODL. Dalam tempoh PKP. Okay, ini contohlah. Okay. So dia punya soalan ni, so option 1. So ini kalau multiple choice dia punya ni, tapi biasanya kalau kita nak masukkan bentuk scale, untuk Likert scale, so kita akan pakai linear. Cuba linear. Ini kalau linear. Kalau ini kalau kita nak buat satu soalan, satu pilihan lah.
Tapi kalau kita nak masukkan beberapa soalan dalam ni, multiple ni kita letak ni lah, multiple choice pilih. Contoh dekat row 1 soalan soalan, kalau kita nak ada banyak soalan dalam satu tu, okey, contoh ni soalan 1 ni saya ambil. Okey, soalan 2, adakah apa lagi selain motivasi? Peranti. Peranti. Gadget. Gadget. Sebab kita nak ukur tahap emosi yang berkaitan dengan emosi. Internet. Tahap internet. Internet tu dia punya facility. Oh. Semangat. Cukup tidur ke tak? Cukup tidur. Emosi pelada. Ni contoh dia. Contoh kan, tanda-tanda gangguan emosi, sering termenung. Okey, contohlah kita pakailah semua ni sering termenung. So soalan yang pertama, adakah anda sering termenung? Okey. Soalan 1. Soalan positif. Saya sering termenung. Yang kedua, saya cepat marah. Saya masalah disiplin. Saya kerap penting. Sometimes saya kena baca WhatsApp tadi. Saya kerap penting kelas, pencapaian akademik, okey, murung. Pencapaian akademik, saya sering murung. Okey, ni contoh soalan. Okey, so dekat kolom sebelah ni, contoh soalan yang umum, nilaikan tahap emosi semasa anda. Okey, kolom 1, mungkin 1 kita letak standard lah, sangat tak setuju. 2, tak setuju. 3, tak pasti. Yang keempat, apa? Setuju. Yang kelima, sangat setuju. Okay, ini contoh soalannya. Alright. Okay, and then kita tambah lagi satu section. Ni copy. Tak apalah. New section.
Soalan seterusnya ni dia punya demografik lah. Argentina lah. Tuan. Satu lagi. Umur 18. 19. Ya. Simple lah dia punya 31 hingga 40, 41, 50. Ini contoh dia macam ni lah. Alright, satu lagi saya nak advise, bila you all accept questionnaire tu, contoh macam untuk yang ni, untuk mengelakkan responden terlepas daripada menjawab setiap soalan tu, so dekat bawah ni require a response in each row, so you ubah dia ni. So maksudnya dia akan jadi inilah wajib, maksudnya you kena jawab. Kalau contoh yang ni saya tak letak ni kan, nanti kalau bila kita pergi preview, kalau you tengok dekat soalan tu, macam ni bentuk dia, ni kan. Contoh saya tak klik satu ni, dia akan keluar ni. This question required one response per row. So maksudnya kita kena jawab semua. Lepas you dah jawab, baru dia keluar. Macam ni, contohlah saya tak jawab satu kan. Okay, ni dah jawab. Yang ni dia tak keluar lah. Okay, contoh semula lah. Saya ada miss satu soalan ni saya tak jawab. Contoh yang ni saya dah jawab. Ni, tekan submit. Dia takkan boleh submit lah sebab ada bahagian yang saya tak clearkan. So lepas saya clear yang ni, and then submit. Then baru dia boleh masuk. So bila tengok dekat soalan ni, nampak dah ada respon. Maksudnya based on apa yang saya dah submit tadi lah. Okay. So kalau nak edit, contoh nak edit dekat setting, dia punya presentation lah. So confirmation message, ini itu selepas kita jawab questionnaire tu, kita nak bagi tahu ni lah. Terima kasih. Terima kasih. Balas. Betul lah. Klik save. Okay, so bila pergi dekat preview balik, saya try jawab. Okay. Kemudian bila tekan submit, dia akan keluar lah. Terima kasih atas maklum balas. So ni kalau submit another response, kalau ingat nak di-submit balik lah. So dia akan automatic akan jadi ada 2 respon lah. Contoh kalau nak clear dia punya soalan tu, so daripada sini kita boleh tengok lah orang punya respon ni. Okay, so kalau per individu, contoh yang ni kita nak delete dia punya respon, so delete dulu lah. Delete lagi. Okay, so sekarang respon dah clear, question pun dah ni. Okay, so kita boleh generate link lah. So nak generate link, contohlah ni dah soalan yang saya nak tanya dekat responden. So ni pergi dekat check setting. Okay, kalau contoh ini saya gunakan email UiTM, so dia akan restrict to user in UiTM. So kalau nak
tak nak ni, maksudnya kita boleh share dengan siapa-siapa. So klik jalan ni. So siapa-siapa boleh ni, boleh jawab. Edit after submit. Kalau nak bagi orang edit selepas dia submit pun boleh juga. Dan presentation tadi, kalau shuffle question, dia punya susunan soalan tu shuffle lah. Okay, tu tak apalah. Okay, so sekarang ni kita nak generate link questionnaire tu. So klik dekat send ni, so dia akan keluar ni. Ni kalau kita nak send to email lah. Tapi kalau kita dapatkan link, ini link yang panjang lah. So ini shorten URL yang kita dah pendekkan. Copy. So sekarang ni dekat dalam ni, okay, you all pergi dekat ruang chat ni, share link and you try jawab tu. So, saya dah bagi link dalam kat dalam chat tu. So you jawab, setiap orang semua jawab, dan kita akan tengok dia punya respon dekat sini. You start jawab sekarang. Lepas you jawab tu, nanti kita akan kita akan tarik keluar lah dia punya result dia. Semua jawab. Okay, dah ada respon. Okay, nampak dia dah laju lah respon tu. Ada lagi? 18. Jawapan semua lain-lain . Ni payah nak dapat dia punya ni. Okay, dah. Semua dah ada Semua dah jawab? Dah. Alright, okay. So once semua dah jawab, okay, ini dia punya dia punya feedback punya ni lah, chart lah. Okay, so kita cuba keluarkan dia dalam bentuk spreadsheet lah. Okay, so kita akan namakan dia emosi belajar PKP. Okay. So inilah data dia. Okay. So saya akan download dia. Saya masih share saya punya screen kan? Ya. Alright, okay. So pergi dekat download ni. So kita download dalam Excel file lah. Okay, so dah keluar. So, ini kita boleh tutup. Jadi biarlah. So next. Ni kalau you nak dapatkan respon lagi, tunggu lagi lah. So kita buka file Excel ni. Okay. So yang time
timestamp ni kita tak perlu. Kalau biasa nak pakai lah, tapi bagi saya tak perlulah, so saya delete je lah. Alright, so nilaikan tahap emosi. So emosi yang ni termenung kan. So you bagi satu kod untuk termenung apa? Termenung, kita pakai ayat ni lah. Tinggalnya termenung. Dan ni marah. Ini disiplin. Apa? Dah. Akademik. Ini jadi ini semua dah. Okay. So yang ni tidak setuju. So, kita replace lah. Ini fine, select, kita replace. Find what, tidak setuju, kita tukar dia jadi 2. Press all. Okay, so tidak pasti. Perempuan kod dia jadi 2. Lelaki kod dia jadi 1. So yang ni tadi 1830 ni kod 1 lah. Okay, so ni dah dapat lah dia punya ni. So dah dapat ni, inilah kita punya raw data tu. So kita save as dia, save as CSV, delimited. Okay. So yang ni saya save dalam download lah. Okay. So sudah dah settle ni, then kita pergi ke SPSS. So ni saya dah buka siap-siap SPSS ni. So lepas kita dah buka, saya buka semula lah, so you nampak dia punya ni SPSS. So dalam laptop saya ni ada SPSS yang lama lah, 17. So you boleh download yang latest. Dari segi dia punya function tak ada berbeza lah. So untuk you nak run data tu, raw data daripada Excel tadi, nak masukkan dalam SPSS ni, kita kena tutup dululah file yang kita dah ni tadi ni, kita dah save dalam CSV, tutup dia, dan kita fokus yang dalam SPSS ni lah.
So more file ni kalau kita dah ada dia punya ni lah, tapi kalau tak ada ni kita pergi ni open file. So pergi dekat tadi kita cari dekat download. Pula download. Mana nak cari download? Ya, saya tukar location dia lah. Kalau tadi saya bawa dia masuk pergi. Saya letak dekat desktop. Senang nak cari. Kalau ni pergi dekat desktop. So file type CSV. Emosi pelajar, okay. Open. Next. Okay, so bila ni variable names included at the top of your file. Macam tadi kita letak ni kan, tengok termenung marah. Memanglah kita letak baris the first row kita punya variable name tu kan. So kita letak klik yes lah. So next, so dia akan bagi dia punya tu. So yang tu the rest kita next ya. So ni dia punya susunan. Tengok, boleh tengok secara ni. Okay, betul lah. Next. So variable name. Okay, termenung biar termenung lah. Next. Finish. Okay, so data dia akan keluar macam ni lah. Alright. So termenung dengan ni semua ni kita kena buat dia punya ni. Variable, pergi dekat variable view. Untuk termenung marah sampailah ke murung ni, ini kita akan buat sebab kita letak scale. So dia soalan dia akan dalam bentuk scale lah. So saya untuk copy. Yang ni semua saya akan bagi sama lah dia punya. Scale. Okay, saya dah tukar dia punya measure. Yang ni saya buat pakai keyboard lah. Saya copy and then paste. Kalau ni you kena buat secara manual lah. Tadi nominal you tukar scale. So dia akan sampai murung. So bila jantina ni, jantina dia akan jadi secara nominal lah. Nominal. Okay, so bila dah settle, so value label biarlah, kita akan pakai nama ni juga lah. So label nanti bila keluar data nanti kita nak pakai yang sama ni. So value dia, value ni kena tukar lah. Termenung ni tadi value kena tukar. So value satu, label dia sangat tidak security. Kita masukkan value 2. C7. Value 3 tidak pasti. Value yang keempat betul.
25 so 8 masukkan lah. So value ni dah kita dah masukkan. So value ni sampai murung sama lah. So jantina tu yang dia lain sikit. So value 1 tadi 18 hingga 30. Kita tengok dulu ya. 31, 40. Value yang kedua 31, 40. Yang ketiga 41, 50. Yang keempat 51, more than 50. Salah. Ini jantina. Ni untuk umur. So jantina ni kita tukarlah tadi. Jantina 2 je. Ini 5. Jadi 1. Lelaki. Ini 2. So ni dah settle. Okay. So ni semua dah settle lah. So variable view dah settle. So ni dia punya data view. Okay, so kita try. So data dah ready. So kita terus pergi ke analyze. So far ada masalah tak? So far ada. Boleh Cuma kami tak ada SPSS lagi lah. Kena download lah. Dalam nanti saya tunjuk, saya try explore dalam library punya website, boleh download ke tak? Okay. So analyze, then pergi ke descriptive, kita cuba dapatkan frekuensi. Okay, so kita ambil. So nak frekuensi yang mana? So contoh yang ni kita ambil semua sekali lah. Select all. Masuk ni. And then kita tengok. Dari segi statistik nak apa? Mean kita nak, median, mode, sum, kita tengoklah apa dia punya ni kan. Standard deviation, lain-lain tu. Standard deviation. Itulah, continue. Chart ni kalau nak masukkan lah, contoh nak masukkan bar chart, contohlah kita letak sini bar chart lah. Bar chart pun boleh, tengoklah bar chart, frekuensi, ok, format dia, ok ni tak apa. So klik ok, so dia run. So kita kena pergi dekat ni. So bila SPSS ni dia akan buka dua. Satu untuk bahagian dataset, and then satu bahagian lagi dia akan pergi ke output. So output ni lah dia punya statistik dia. Inilah dia punya statistik. So dapat siap-siap dari segi dia punya pecahan termenung, ni pecahannya. Ni dalam bentuk apa ni, pie chart lah. Tapi dari segi dia punya ni, secara berasingan dia akan nampak ni. Okey, sangat tidak setuju frekuensi 4. So inilah data-data yang you akan gunakan. So jantina, and then so daripada ni, daripada table ni, inilah yang you akan interpret nanti.
tidak setuju, berapa orang tidak setuju. 12% daripada ni tidak bersetuju. Manakala contoh termenung. So macam mana you nak present? So you akan present 44% responden respon tidak pasti. Tidak pasti terhadap dia punya ni lah kan. Tidak setuju. Okey, kalau tengok termenung, ini secara keseluruhan, statistik dia secara keseluruhan, overall lah, you all punya respon lah. So kalau tengok termenung, mean yang menjawab average 3.56. Maksudnya kecenderungan you all ni memang cenderung untuk termenung lah, secara mean lah, overall termenung. Sebab kita letak skala 1 hingga 5. So dia punya medium dia punya titik tengah dia untuk ni 2.5 lah. So 3.5 ni dah hampir separuh. Maksudnya you all ni cenderung bersetuju bahawa you all memang most of the time termenung lah. Yes, kalau tengok sini marah. Kalau based on dia punya mean ni lah. Okay, kalau tengok dia punya mean 3.56. Dari segi ini memang kebanyakan you all marah. Disiplin, menghadapi masalah disiplin 2.8. Maksudnya cenderung lebih ke arah bersetuju jugalah. And then ponteng ni 2.12. Maksudnya you all tak bersetuju lah. Most of ni you all memang attend kelas. 2.52, your expectation in terms of your academic performance 2.52, maksudnya lebih sedikit cenderung untuk bersetuju bahawa you all akan menghadapi masalah prestasi akademik lah, tapi dia punya mean tu agak sikit lah. So dari segi murung, yes, bersetuju juga. So yang jantina ni apa semua ni, ini patut tak perlu masuk lah dalam ni. Sebab dia jantina dengan umur ni dia lebih kepada deskriptif. Cara jantina ni berapa orang, yang perempuan berapa orang kan. Okay, so begitulah dia punya ni. So descriptive presentation macam tu je lah. So contoh macam ni kan, untuk termenung. So ini dia punya pecahan pendetailan dia lah kan. Tadi kalau untuk frekuensi yang ni termenung, kita akan dapat 3.56. So 3.56 ni didapat daripada ni lah, keseluruhan ni lah. Maksudnya 11 orang, sebab kecenderungan 11 orang tu untuk tidak pasti. Tapi disebabkan tidak pasti, ada juga yang bersetuju dan sangat bersetuju, 6 dengan 5 orang ni. So bila diberatkan dengan yang tengah-tengah tu, so dia lebih berat kepada tu lah. So 3.56. So macam mana nak masukkan dalam Word? Okay, contohlah saya ada dokumen daripada ni, copy je lah contoh. Okay, contohlah macam ni, kita nak run yang baru. Kita tak nak jantan dengan umur ni. So pergi dekat yang ni tadi, kita analyze balik deskriptif. So bila umur dengan jantinan ni kita buat asing lah, nanti kita buat yang lain. Okay, set je. So dekat output dia akan keluar yang baru lah. So inilah dia punya statistik. So kita tak masukkan lah yang tadi. Copy je ni, copy. And then dekat Word masukkan. So dia akan keluar macam ni lah. Inilah table dia. Ini kalau kita paste direct. Kalau kita paste keep source formatting yang asal. Kalau kita merge formatting, format yang ni dia akan ni lah. Tapi kalau you nak masuk dalam bentuk picture pun boleh juga.
dia punya tu lagi kemal lah. Kalau ni word saja. Kalau picture you boleh adjust lah dia punya ni kan. Tinggal you crop je lah. So you boleh adjust lah. Yang ni kalau you tak boleh ni lah. Maksudnya table ni you masih boleh set auto fit to content. Boleh set. Ataupun set auto fit to window. Okay. And then kalau you nak set lagi lain-lain, you pergi dekat table property, cell, you set the center. Tapi kalau you save dalam image tadi dia tak boleh ni lah. Itu masukkan. So itulah. So kaedah nak interpretasi dia punya ni, so you akan present macam ni lah. Kalau you buat satu table macam ni, so you punya page number tu dia akan berkurangan lah, numbers of page. Tapi kalau you copy yang dia ni one by one, so you akan dapat ni lah, satu persatu. Yang sangat tidak setuju dia tak keluar dalam ni sebab tak ada orang yang jawab tu. Kalau ada, dia akan keluar lah sini. Ni sebab ada yang sangat tidak setuju, so dia keluar. So bila frekuensi dia tak ada, kosong, so dia takkan appear lah. Ni kalau contoh you nak secara keseluruhan kan. Kalau you nak asing-asing, you nak keluarkan satu-satu, you buatlah satu. Lepas tu menung. Kita lah sikit. Bla 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 bla. Lepas tu bawah, you masuk yang lain pula. Masuk yang marah pula. Bawah. So kaedah nak macam ni nak cerita. So you akan spot yang paling tinggi lah. Biasanya kita akan cerita yang paling tinggi. Didapati untuk pelajar-pelajar yang tidak pasti seramai 11 orang. Frekuensi 11. Jumlah responden adalah 25 orang. So tidak pasti 11. So daripada 11 tu, tapi bila dicampur yang kalau nak dibuat perbandingan, yang tidak setuju 3 orang je. Yang setuju 5 orang, yang sangat setuju 6 orang. So dari segi min dia, sebab tu yang tadi kita dapat ni 3.56 ni. Sebab tu dalam ni kita nak tengok dia punya kecenderungan based on dia punya min lah. Okay. Lagi satu, ini secara min analysis. Daripada sini juga, you sebenarnya boleh buat ranking. Are you with me? Yes, sir. Selepas you dah describe, lepas you dah interpret dia ni, you boleh buat ranking. Contoh daripada 6 faktor ni, kriteria ni, yang mana satu yang lebih pelajar-pelajar lebih cenderung. Okay, mana yang paling tinggi? 3.56 ni lah ya. So dari segi ranking, ini ranking nombor 1. Ranking nombor 2, 3.4. Ini ranking yang kedua. Yang ketiga, 3.08. Lepas tu ranking yang keempat, inilah. Ranking yang kelima, dan yang last kali, content. So daripada data ni you boleh nanti selepas you dah describe satu-satu ni, termenung sekian-sekian, marah sekian-sekian, paling tinggi berapa orang, paling tidak pasti berapa orang. Selepas daripada semua ni, you akan keseluruhan.
keseluruhan. You nak explain secara keseluruhan, itu yang boleh you boleh ranking, buat ranking. You buat ranking. Maksudnya you buat ranking, kalau you all pernah dengar lah, mungkin kalau in advanced analysis ada, mungkin kita nak buat advanced analysis, kita ada factor analysis lah, ataupun critical factor analysis, itu further analysis. Tapi daripada sini initially kita dah boleh tengok berdasarkan dapatan yang simple ni, you all memang cenderung untuk termenung, and then dalam masa yang sama juga cepat rasa marah, and then you all juga boleh dikategorikan sebagai kerap murung jugalah lately. And then yang keempat, dari segi masalah disiplin ada kecenderungan di situlah, mungkin your behavior being affected by this pandemic situation, kan. Disiplin. Part 5, dari segi akademik, mungkin you all ada rasa macam sedikit ragu-ragu lah, ataupun macam 50-50 lah in terms of your punya academic performance during ODL ni. And then yang last kali tu, dari segi masalah ponteng tu, kecenderungan untuk ponteng tu tak ada lah. Sebab tu kalau tengok most of our session pun, alhamdulillah lah, you all bila saya minta datang kelas semua ada ni kan. So lebih kurang macam tu lah dia punya interpretation. Itu kalau kita nak masukkan ni lah. Tapi kalau dalam masa yang sama juga, contoh macam you masukkan table, and then masa yang sama juga you nak masukkan dia punya pie chart tu. So contoh tadi termenung, pergi klik dekat termenung, so kita ambil juga ni yang termenung. So copy. Kira advance lah, dah ada ni. Ada satu table, and then ada satu dia punya pie chart. Lagi satu saya lupa tadi nak bagi tahu, Cronbach Alpha. You all pernah dengar tak Cronbach Alpha? Tak pernah. Okay, dari segi reliability analysis, maksudnya nak buat kajian ataupun nak buat observation, questionnaire yang kita buat ni reliable ke tak? Dari segi dia punya integrity tu boleh dipertikaikan ke tak? Kalau rendah dia punya Cronbach Alpha, maksudnya boleh dipertikaikan lah. Okay, so saya nak buat dia punya Cronbach Alpha. Biasanya Cronbach Alpha, kita akan buat Cronbach Alpha dululah sebelum frequency analysis, sebab orang nak tengok dari segi reliability of our data ni boleh dipercayai ke tak. So sama juga, pergi dekat analyze, scale, kemudian pergi ke reliability analysis. So kita akan ambil semua yang setakat sampai murung lah. So model memang kita akan pakai Cronbach Alpha lah. So statistik, scale, mean, okay, correlation, continue, so klik OK. So dia akan keluar. Okay, Cronbach Alpha, ni nampak dia keluar Cronbach Alpha dia, ni lah 0.8. 0.8 ni kira agak tinggi lah, kira maksudnya kita punya questionnaire ni sangat-sangat reliable, boleh dipercayai. So dalam data tadi, dia akan sepatutnya di atas tu, dia sebelum statistik ni kita akan present dulu Cronbach Alpha. So Cronbach Alpha ni dari segi reliability. So 0.8 ni dia agak tinggi lah. Okay. Macam mana nak tengok dia punya scale 0.8 ni?
Kan? Kita akan tengok yang ni 0.8. Macam mana nak kaitkan dia punya ranking tu. So kalau tengok tu Cronbach alpha range. Okey, Cronbach alpha kita tengok yang mana. Kita pakai ni lah, tengok ni. So kita ambil yang ni, Cronbach alpha. Kita nak tengok dia punya konsistensi. Okey. Kalau nampak sampel ni kita punya Cronbach alpha 0.805. So range dia yang mana? Dia duduk kat mana? Good, sir. Good. Kan? Maksudnya dia dalam range yang ni lah, 0.9 sampai 0.8. So dia boleh di-consider as a good internal consistency. Maksudnya questionnaire tu dari segi feedback yang kita dapat tu boleh dipercayai lah. Pun ada tak scale lain? Sama juga, dia memang standard dia lah. Ada juga yang gunakan ni excellent, very good, good, moderate, poor. 0.6 dengan very good. Maksudnya kalau pakai yang ni tadi, kalau pakai scale ni 0.8 ni is consider as a very good lah, 0.8. Tapi kena tengoklah siapa yang ni. Macam contoh yang ni daripada ResearchGate kan, kita tengok dia punya ni. Kalau you nak cite nanti, you tengok siapa yang dia refer ni. Cronbach alpha coefficient range. Dia tak mention lah. Dia refer daripada siapa. Kena cari lah. Tapi biasa macam tu lah. Okay. You tengok, you refer yang apa ni, you refer daripada siapa. Kalau tengok yang ni, n number of item. Ini kita punya number of variable tu lah. Item yang kita ada dalam tu. So begitulah. So reliability and statistics are mentioned. So this question is considered as a good ataupun tadi very good. And then lepas daripada tu barulah we pergi ke setiap satu punya mean analysis of every inilah. So kalau tengok ni average mean lah ni. Average mean untuk termenung untuk setiap 25 responden tadi. So average mean dia termenung 3.5. So dari segi ranking itu next analysis. Lepas you dah buat semua tu baru you buat ranking satu. Ni mungkin you boleh buat table lain lah, you susun satu-satu ikut ranking. Ini saya masukkan nombor satu apa semua tu untuk kita nak buat ni lah, pada ni lah. Padahal you boleh buat satu table lain lah. Contoh daripada sini social ranking. Susun manual adalah based on apa yang ada ni lah. Alright. Okay. So far ada soalan, are you okay with this short apa ni? Kita panggil kita punya short analysis lah. Kita buat questionnaire and then kita analyse. Cuma tadi tinggal you interpret lah.
Interpretation ni simple je. You based on statistik punya finding tadi, you cerita lah. Yang paling tinggi berapa, majority cakap berapa, yang paling rendah berapa. Untuk setiap satu variable. Lepas you dah cerita satu-satu, enam variable. Dan secara keseluruhan, itu yang saya buat ranking tadi. Dari segi ranking, nombor 1 apa dia, nombor 2 apa dia, nombor 3, 4, 5, 6. So daripada situ barulah you boleh tengok. So daripada 6 kriteria tadi ataupun faktor tadi, kecenderungan pelajar-pelajar lebih cenderung untuk kena refer tu tadi lah, termenung kan, and then marah. Lepas tu yang ketiga murung. 4 masalah disiplin, akademik, prestasi akademik, just, and then untuk konten pula lebih ni lah. Ada juga tapi dari segi kecenderungan dia tu sangat-sangat kecil ataupun sangat rendah lah. Okay, so boleh ni ada boleh faham itu analisis secara kuantitatif ataupun statistik punya ni lah, deskriptif statistik analisis. Tapi kalau soalan secara kualitatif ataupun you buat survey secara interview kualitatif, you just report je lah. Maksudnya responden satu apa dia cakap, so you transcribe je lah. Itu yang leceh sikit lah. Kalau quantitative research analysis, you table out dia punya tu data, dia punya finding, and then you interpret dia. So basically macam tu lah. Ada soalan? Saya ada soalan. Okay. Macam tadi kan yang lepas dah masukkan data pada Gform tu, lepas tu kan tengok reliable ke tidak kan data yang dapat tu. Kalau contoh macam dia tak berapa reliable, maksudnya kita kena take questionnaire balik ataupun kita boleh clarify dalam report, atau yang participant questionnaire tu dia jawab macam tak bersungguh ke apa ke. Itu yang bila dia tak reliable, ada banyak kemungkinan. Salah satu kemungkinan responden jawab tu dia main belasah je lah. Satu lagi responden dia macam dia scam you balik lah. Boleh faham tak? Dia kata, oh budak ni nak buat ni, aku belasah je lah. Dia sekejap ranking 1, sekejap 5, sekejap ni. Dia ikut suka dia lah. Dia based on, bukan dia punya perception on based on question tu. Lebih kurang macam tu lah. Ataupun satu lagi, kalau nak solve issue on reliability punya ni, kita kena tambah responden lah. Kalau ikut yang ni tadi ni, dari segi data yang dah ada tu, numbers of respondent tu untuk group, small group based on your class ni, kira dah data tu dah reliable lah. Lagi banyak sebenarnya respon, lagi banyak lagi bagus. Maksudnya kalau bila responden ada 25 orang je, and then you try analyze and then dapat dia punya result tu sangat, dia punya kategori mungkin tadi 0.6 kelompok alpha dia. So itu memang perlukan responden yang lebih ramai lah. Maksudnya untuk dapatkan reliability. Okay? Okay, thank you sir. So my expectation untuk you all punya research ni, tune dia macam ni lah, lebih kurang macam ni. So contoh kalau ada yang nak buat, contohlah kalau sebelum ni you nak buat you nak buat inspection contohlah kan, you nak buat pakai alat pengukuran apa semua, tapi sebabkan COVID tak boleh ni, so you go for perception lah. Kalau dulu you plan you nak pergi buat inspection dekat hall, public hall, so you tukar tune,
apa public perception on maintenance of public hall in apa district Sungai Petani district ataupun in apa Alostar contoh. So you dapatkan persepsi orang lah, orang di masyarakat di sekeliling, apa persepsi dia terhadap kualiti ataupun kualiti penjagaan bangunan dewan. So kriteria-kriteria dia tu you kena carilah dalam LR. Apa kriteria dia? Maintenance apa? Pintu, bumbung ke tingkap. So dapatkan persepsi ni. So you akan dapat result dia macam ni lah. Tengok secara keseluruhan apa persepsi masyarakat sekitar terhadap kualiti dewan penyelenggaraan ataupun penjagaan dewan masyarakat ataupun public hall kan. So you dapatkan dia punya result tu, and then dari segi persepsi masyarakat, oh dia punya lantai dewan ni tak dibuat dengan betul lah, ataupun bumbung tak dijaga dengan bagus, cat pun itulah. So basically short analysis ataupun short survey yang kita buat ni lebih kurang macam itulah yang saya boleh expect lah untuk you all punya level ni lah. Tapi numbers of question tu kena banyak sikit lah, daripada double lah dengan yang ni, level degree kan, double lah. And then total dia jangan lebih 30 lah. 30 maksudnya kalau tengok 30 maksud saya 30. Contoh tadi mana questionnaire tu. Okay. Contoh questionnaire ni kan. Soalan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dah ada 6. Okay, 6. So yang ni letaklah dalam apa ni, maksimum dalam 25 macam tu soalan-soalan dia. Kan? Campur lagi ni, ini baru 2 demographic data, saya letak 2 je. Mungkin yang 3 dari segi education, dia punya apa lagi latar belakang lain kan. Untuk demographic data ni maksimum buatlah dalam 5 kan, 4 pun okey lah minimum. Alright, okay. So any question? So my expectation selepas daripada kelas ni, saya rasa you all dah boleh buat lah. You dah boleh nampak apa benda you nak buat, and then apa benda yang you nak tanyakan. Okay. Okey lah. Alright. Boleh faham Boleh insyaAllah. Okay. Nanti siapa kelas rep ataupun siapa you share link ni, link video tu tadi, saya nak tengok apa tu, saya nak, kalau nanti saya nak upload dalam YouTube untuk ni lah, untuk share dia punya link. Boleh ya? Boleh. Kelas rep lagi. Okey, ada apa-apa soalan sebelum kita tamatkan sesi kita awal lah, sesi. Ada. Alright, so kalau tak ada apa-apa, kita cukup setakat untuk hari ini. Nanti kalau ada apa-apa yang penting ataupun urgent punya ni, kita mungkin akan buat sesi yang special lah. Okay, so hopefully you all dah boleh dapat gambaran awal lah daripada subjek research methodology ni secara keseluruhan. Research methodology ni keseluruhan. Dalam research methodology, dalam tu ada research design. Maksudnya reka bentuk. Daripada research methodology, penceritaan keseluruhan of your research process. Research design ni maksudnya daripada you punya framework lah, macam mana you nak melaksanakan research tersebut. And then dalam research methodology ni ada research
method, tools dia lah, method apa yang nak pakai, kuantitatif, kualitatif. Ada dia punya ni lah. Alright, so hopefully you all clear lah on that issue. Alright, so kalau tak ada apa-apa kita stop setakat ini. And then for those who have any question or inquiry that you want to share ataupun you want to ask, you may stay in this channel lah, so kita boleh ni. Mungkin saya boleh attend you all dalam another 30 minutes. Yang lain tu kalau tak ada apa-apa, you boleh left and then try to update lah your research proposal tu kan. Alright, okay. Okay, sir. Yes, sir. Alright, okay. Attendance nanti saya create lah dalam your future. Okay. Alright. Okay, boleh left kalau yang tak ada ni. Tak apa, ada benda yang you nak share ataupun you nak tanya, you boleh stay lah. Okay, thank you, sir. Alright. Thank you, sir. Assalamualaikum. Thank you, sir.